Kita mula ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Cikgu ucapkan tahniah dan syabas kerana anda dapat hadir kelas pada pagi ini ya. Okay, boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu minta ya untuk memulakan kelas kita pada pagi ni, kita jemput Muhammad Airil untuk membaca surah Al-Fatihah. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cikgu boleh mula eh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi Jumaat yang mulia ini, ampunilah dosaku, ibu bapaku, seluruh ahli keluargaku, saudaraku, sahabatku dan seluruh umat Islam. Panjangkanlah umur kami, kurniakanlah kami keselamatan dan kesihatan yang baik. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, berkatilah kehidupan kami di dunia dan akhirat, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Amin, amin, Rabbal Alamin. Okay, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Muhammad Airil dan juga Muhammad Daniel atas bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan doa tadi. Kita doakan semoga doa-doa kita di pagi yang mulia ini, di pagi Jumaat yang penuh barakah, Allah terima dan kabulkan segala-galanya untuk kita semua. Okey, tanpa membuang masa lagi, sekejap ya, cikgu nak tengok sekejap siapa lagi hadir. Okey, kita akan teruskan kelas kita pada pagi ini dengan menyambung pembentangan yang telah kita buat pada minggu lepas ya. Okey, jadi tanpa buang masa, sekejap cikgu cek balik. Okey, kita nak masuk kepada saluran tajuk seterusnya, saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Kalau kamu rujuk muka surat, buku teks kamu muka surat 134 ya. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, saya jemput Muhammad Syawal Fitri. Saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Komunikasi ialah proses untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. Komunikasi berlaku antara pengeluar dan pengguna. Reka bentuk sesuatu produk memainkan peranan sebagai penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli sesuatu produk. Pengenalan diri sesuatu produk ialah penting untuk menarik minat pengguna baharu dan mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Pengenalan diri produk atau dikenali sebagai platform DNA, penjenamaan kesetiaan, kepercayaan pada jenama boleh diingat, dikenali. Penjenamaan atau branding bermaksud pemberian jenama kepada sesuatu barang yang dihasilkan. Penjenamaan menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol tertentu. Simbol terdiri daripada lambang, nama, reka bentuk. Kombinasi kesemuanya bagi menjadikan simbol tersebut berbeza daripada yang lain. Bentuk nama, brand name, mengandungi nombor perkataan atau huruf yang boleh disebut. Bentuk cap dagangan, trademark. Cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi kesemuanya yang mempunyai simbol TMR dan C. Bentuk cap, brand mark. Menggunakan bentuk, simbol reka bentuk, huruf warna atau huruf yang menarik. Bentuk persendirian, trade character.
menonjolkan individu yang merupakan pelapor bagi sesuatu produk tertentu. Kesetiaan. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap sesuatu, jenama pengguna akan memilih kredibiliti, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Boleh diingat, reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut merangkumi fungsi, warna atau bentuk fizikal. Dikenali. Reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Lazimnya produk telah lama berada di pasaran dan boleh dikenali walaupun hanya melalui bentuk fizikalnya sahaja. Kebolehpercayaan kepada pengguna. Pengguna akan memilih produk mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan reka bentuk. Ciri-ciri tersebut yang ada pada sesuatu produk menyebabkan pengguna mempercayai dan seterusnya memilih produk tersebut bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Okey, dah habis Sekian tu. Syawal? Dah. Okey. Okey. Tahniah dan terima kasih atas perbentangan Syawal sebentar tadi. Okey, cikgu tak komen lagi ya. Kita teruskan dulu. Seterusnya Muhammad Zarfan. Muhammad Zarfan. Okey, panggilan terakhir Muhammad Zarfan ada tak? Okey, tak ada, tak apa. Nur Adelina. Pun tak ada. Nur Kristina ada tak? Nur Kristina. Nur Kristina. Tak ada. Okey, tak ada. Ke sebab cikgu buat kelas awal ni. Okey, Nur Kristina. Ya? Okey, tak apa. Tak apa. Yang belum bentang nanti kita akan tuntut perbentangan dia. Nur Syazwana. Saya. Okey, Nur Syazwana, kalau ikut tadi nama-nama yang cikgu panggil tadi sebelum ni akan membentangkan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Tetapi memandangkan mereka tak ada, so kita teruskan kepada tajuk berikutnya, iaitu pengukuhan penjenamaan. Betul kan Syazwana dapat tajuk tu? Betul. Okey, so Syazwana dah bersedia? Dah. Okey, kalau sudah, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Syazwana. Okey, dipersilakan. Pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Salah satu cara untuk melibatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategik. Gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza memberikan kesan kepada pengukuhan jenama dan pengurusan kos. Selain itu, reka bentuk dari segi jenama, pemasaran, sumber luar, pelesenan dan agihan daripada rakan usaha sama dapat digunakan. Terdapat dua jenis pengukuhan penjenamaan melalui rakan strategik, iaitu rakan perkongsian teknologi dan produk dan juga rakan strategik perniagaan. Rakan perkongsian teknologi dan produk bermaksud gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan digabungkan untuk menghasilkan reka bentuk produk baharu. Gabungan ini akan memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Contohnya, perjanjian rakan perkongsian teknologi dan produk antara DRB Highcom Berhad, DRB Highcom dan Zhejiang Geely Holding Group
Geely pada tahun 2017. Geely ialah syarikat pengeluar automotif terbaik di China dan antara yang terbaik di dunia. Manakala DRB Highcom Berhad ialah syarikat Malaysia yang terlibat dalam industri pembuatan, pemasangan dan pengedaran automotif. Sebelum ini, Proton pernah membuat perkongsian teknologi dan produk dengan menggunakan teknologi daripada jenama Mitsubishi dan Honda. Perkongsian teknologi dan produk bersama Mitsubishi menghasilkan reka bentuk Proton Inspira, manakala bersama Honda menghasilkan reka bentuk Proton Perdana. Rakan strategik perniagaan. Penjenamaan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategik perniagaan. Hal ini dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Contohnya, Motisikal dan Enjin Nasional Sendirian Berhad atau dikenali sebagai Modernas, selaku sebuah jenama pengeluar motosikal tempatan yang menghasilkan pelbagai model motosikal. Bagi memperkukuh penjenamaan, Modernas mengeluarkan 6 model terbaru, iaitu skuter dan street bike, hasil kerjasama dengan dua rakan strategik perniagaan, iaitu KYMCO dari Korea dan BAJJ atau Auto dari India. Model operasi Modernas adalah dengan mengambil model yang sedia ada daripada rakan strategik perniagaan, menjenamakan semula dan memasarkan di negaraan ini. Okay, Alhamdulillah. Tahniah kepada Nur Syazwana atas perbentangan sebentar tadi ya. Okey, cikgu akan teruskan pelajar berikutnya. Okey, Nur Syazwana sudah. Noza Najwa. Ada tak orangnya? Noza Najwa. Mana? Noza Najwa. Okey, Noza Najwa tak ada. No Afrina Batrisha. Tadi macam nampak. Okay, no Afrina Batrisha. Kelas. Boleh dengar suara cikgu tak? Ke lain cikgu tak okey? Boleh. Boleh? Okey, no Afrina Batrisha ada? Ada, cikgu. Ada. Okey. Okey, dah bersedia untuk buat perbentangan pada pagi ni? Dah, cikgu. Sekejap. Okey, bagus. Okey, tak apa, ambil masa sekejap. Okey, nak shaping ya? Okey, perbentangan seterusnya saya serahkan kepada Nur Afrina Batrisha. Masih lagi dalam tajuk yang sama, pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengukuhan penjenamaan suatu produk. Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategik. Ia merupakan gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza dan memberikan kesan kepada pengukuhan jenama dan pengurangan kos. Terdapat dua jenis pengukuhan penjenamaan melalui rakan strategik, iaitu rakan perkongsian teknologi dan produk dan rakan strategik perniagaan. Rangkaian perkongsian teknologi dan produk merupakan gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan untuk menghasilkan reka bentuk produk baharu. Gabungan ini akan memberikan kelebihan kepada kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, Proton
bergabung dengan syarikat Honda dan menghasilkan proton perdana. Dan syarikat Proton bergabung dengan syarikat Mitsubishi dan menghasilkan Proton Inspira. Rakan strategik perniagaan. Ia akan membuatkan penjenamaan dapat diperkukuhkan, dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya maju, berpengalaman dan akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Gambar menunjukkan contoh hasil kerjasama Moderna dengan KYMCO yang merupakan syarikat daripada Korea dan BAGAJ Auto daripada India. Okey. Sekian, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Tahniah kepada Nak Afrina Batrisha atas pembentangan anda tadi. Okey, saya teruskan kepada pembentang seterusnya, Nur Fatimah Muhammad Azli. Ada tak Nur Fatimah? Nur Fatimah. Sekejap, cikgu tengok nama Nur Fatimah. Okey. Macam tak ada je. Okey, Nur Fatimah tak ada. Okey, tak apa. Saya teruskan. Ada hutang lagi Orang yang tak bentang ni ada hutang dengan cikgu ya. Nurin Anwar Balkis. Dengan tajuk baru Kak Aina. Aina? Ada Kak Aina? Sorry, Nur? Nurin Ainul. Nurin Ainul. Minta maaf. Cikgu sebut apa? Aduh, mata cikgu pun tak berapa nak nampak dah. Okey, Nurin Ainul Balkis ada ya? Ada. Okey, Alhamdulillah. Nurin akan bentangkan tajuk seterusnya, okey. Iaitu kaedah reka bentuk periklanan. Okey, kalau anda rujuk buku teks surat 139. Jadi cikgu harap anak-anak yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini sila beri perhatian kepada pembentangan rakan anda ya. Bukannya sekadar mendengar. Cikgu harap ya slide yang dipaparkan dan dikongsi bersama-sama dapat kita lihat dan kita fokus kepada apa yang dibincangkan, apa yang dibentangkan oleh rakan-rakan anda ya. Okey, tanpa membuang masa saya serahkan pembentangan kita seterusnya iaitu Nurin Ainul Balkis. Okey, dipersilakan. Okey. Kata ada slide. Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat pembentangan tajuk kaedah reka bentuk periklanan. Okey, 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk periklanan. Bagi memasarkan produk kepada pengguna, promosi perlu dilakukan bagi menyaingi produk-produk yang sedia ada di pasaran. Promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Kaedah reka bentuk periklanan. Reka bentuk periklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan untuk memasarkan produk. Kaedah reka bentuk periklanan terbahagi kepada 7. Yang pertama, maklumat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, pembandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Matlamat produk. Iklan menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Penyampaian fakta ialah menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Demonstrasi. Demonstrasi ialah menunjukkan
kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar. Perbandingan. Iklan menggunakan perbandingan antara produk baharu dengan produk yang telah lama berada di pasaran. Kiasan atau ibarat. Iklan menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Kenyataan merangsang. Iklan menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Dan akhir sekali gambar pegun. Iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama Nurin Ainul Balqis. Okey, tahniah cikgu ucapkan atas pembentangan anda tadi. Okey, seterusnya Nur Kaisara Aina. Nur Kaisah. Betul ke cikgu sebut ni? Nur Kaisah Aina. Nur Kaisah Aina. Ada tak ni? Okey, tak ada. Nurul Eliana Batrisha. Dah 2 minggu cikgu tak nampak Nur Eliana Batrisha. Pun tak ada juga. Nurul Farahana Aslinda. Mana ni? Sunyi sepi ni. Nurul Farahana Aslinda. Tak ada juga. Okey, tak ada. Panji? Tadi cikgu nampak macam Panji ada. Semua dalam list nama tak ada cikgu. Tak ada. Panji Siti Adawiyah? Tak ada. Tadi Panji masuk lepas tu dia keluar balik. Ya. Kan kalau respon macam ni kan senang. Wah, cikgu duk menelik. Tak ada cikgu. Okey, tolong bantu cikgu. Tak apa. Ya. Siti Adawiyah? Tak ada. Tak ada. Siti Nur Istiqamah? Tak ada. Tak ada. Rina? Tak ada. Tak ada. Nur Farah Farzana? Ada. Ada. Okey, mana Nur Farah Farzana ni? Saya. Mana tuannya? Okey. Nur Farah Farzana ni pelajar baru kan? Okey. Farah dah bersedia dengan pembentangan anda? Dah. Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey, so tanpa buang masa cikgu persilakan Farah ya. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, teruskan ya. Faktor pemilihan media pengiklanan. Yang pertama sekali, jenis dan sifat produk. Produk yang akan diiklankan perlu sesuai dengan media pengiklanannya. Contoh, produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat dan cara penggunaan dan penjagaan sesuai melalui media elektronik atau media sosial yang berunsurkan demonstrasi. Produk barangan makanan, pakaian atau buku sesuai melalui media cetakan, media elektronik atau media sosial. Kemudian, kos pengiklanan. Yang pertama sekali, pengeluar mestilah mengetahui jumlah keseluruhan kos supaya sesuai dengan kemampuan dan saiz operasi perniagaan. Contoh, perniagaan bersaiz kecil memilih media yang berkos rendah tetapi pulangan menguntungkan seperti media sosial dan media cetakan. Kemudian, luas pasaran. Luas pasaran ini akan mempengaruhi jenis media yang akan dipilih. Jika produk bertujuan untuk dipasarkan ke seluruh negara, media periklanan yang sesuai digunakan ialah liputan meluas seperti radio, televisyen, papan digital dan media sosial. Sasaran pengguna.
Pengeluar mestilah memastikan media periklanan yang betul kepada kumpulan sasaran. Contohnya, yang pertama, alat solid dan pakaian wanita sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak seperti majalah wanita. Yang kedua, barangan berkaitan sukan sesuai diiklankan melalui media sosial dan media cetak seperti majalah sukan. Yang ketiga, barangan permainan yang disasarkan kepada kanak-kanak pula sesuai diiklankan di media sosial dan media elektronik seperti televisyen. Yang terakhir sekali, saiz perniagaan. Pengeluar yang mempunyai perniagaan yang besar mampu memilih media periklanan yang lebih berkesan seperti media elektronik berbanding perniagaan bersaiz kecil. Sekian dari saya. Terima kasih. Dah. Tutup mic. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nur Farah Fazana atas pembentangan anda tadi ya. Okey, cikgu nak teruskan dengan tadi cikgu nampak macam Panji boleh masuk ke Panji ada masalah lain ni? Cikgu, Alina je. Ya, okey. Siapa? Adelina. Adelina baru masuk Tadi baru masuk. Okey, Adelina, sekejap Nur Adelina. Mana pula nama Nur Adelina ni? Okey, jumpa dah. Okey, Nur Adelina belum lagi buat pembentangan minggu tadi. Nur Adelina dah bersedia? Dah cikgu. Okey, kalau macam tu saya serahkan perbentangan seterusnya kepada Nur Adelina. Okey, dipersilakan ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan reka bentuk dalam pemasaran. Peranan reka bentuk dari segi saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Komunikasi merupakan proses untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. Komunikasi juga berlaku antara dua pihak iaitu pengeluar dan pengguna. Selain itu, reka bentuk suatu produk juga memainkan peranan yang penting. Setiap produk juga mempunyai pengenalan diri sebagai identiti. Pengenalan diri suatu produk adalah penting untuk menarik minat pengguna baharu dan mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Pengenalan diri yang dikenali sebagai platform DNA juga boleh ditunjulkan pada reka bentuk produk melalui penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Seterusnya, pengenalan diri produk juga terbahagi kepada 5, iaitu penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Penjenamaan ataupun branding ialah bermaksud pemberian. Penjenamaan juga perlu menyampaikan maklumat berkenaan kualiti keluaran dengan menggunakan simbol yang tertentu. Antara simbolnya ialah nama, lambang, reka bentuk ataupun kombinasi kesemuanya. Terdapat beberapa jenis penjenamaan produk iaitu bentuk nama ataupun brand name, bentuk cap ataupun brand mark, bentuk cap dagangan ataupun trademark dan bentuk persendirian, trade karakter. Penjenamaan produk dari segi bentuk nama mestilah mengandungi nombor, perkataan ataupun huruf yang boleh disebut. Bentuk cap brand mark pula mestilah menggunakan bentuk simbol
reka bentuk warna ataupun huruf yang unik. Bentuk cap dagangan iaitu trademark. Cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor ataupun kombinasi kesemuanya yang mempunyai simbol TM ataupun R ataupun C. Yang terakhir ialah bentuk persendirian ataupun trait character. Bentuk persendirian mestilah menonjolkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Yang kedua ialah kesetiaan. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap suatu jenama, pengguna akan memilih kredibiliti, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Yang ketiga, boleh diingat. Reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut mestilah merangkumi fungsi, warna dan bentuk fizikal. Yang keempat ialah dikenali. Reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Lazimnya produk yang telah lama berada di pasaran dan boleh dikenali walaupun hanya melalui bentuk fizikalnya sahaja. Kebolehpercayaan kepada jenama. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan reka bentuk. Antara ciri-ciri tersebut yang ada pada suatu produk menyebabkan pengguna mempercayai dan seterusnya memilih produk tersebut bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Sekian, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nur Adelina atas pembentangan anda sebentar tadi. Okey, Alhamdulillah untuk pembentangan untuk hari ini. Oh ya, sebelum cikgu terlupa, nama-nama yang dah cikgu sebutkan tadi, rasanya dah sampai kepada yang terakhir, Nur Farah Fazana. Okey, ada tak di sini pelajar yang sebelum ni sepatutnya dia buat pembentangan tapi saya tak sebutkan nama dan dia nak bentangkan hasil kerja dia lah. Okey, ada tak? Ya, maknanya nama yang sepatutnya bentang minggu lepas tapi dia tak bentang. Dan dia ada hari ni dan bersedia untuk bentang. Ada tak? Okey, cikgu bagi peluang ya. Kok ada sebab cikgu nak tengok nama banyak ni, takut ada yang tak tersebut. Boleh bagi respon rakan-rakan yang lain juga. Bantu cikgu. Tak tahulah Okay, cikgu tak perasan pula ni. Tak perasan maknanya satu. Kalau ikut kat sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, dari minggu lepas hingga ke minggu ni, maksud minggu yang kedua, hanya 15 orang saja yang telah membentangkan tugasan yang diberikan. Jadi ini bermakna lagi 14. Lebih kurang 50% lah. Yang 14 lagi belum membentangkan. Jadi cikgu mengharapkan sebenarnya untuk 2 minggu ni kita dapat habiskan semua. Jadi cikgu tak tahu sebenarnya apa masalah lagi 14 orang tu. Cikgu Panji tak sihat. Ya? Panji tak sihat. Oh, Panji tak sihat. Kenapa dengan Panji? Batuk, demam semua. Lepas tu dia tak ada suara. Allahu Akbar. Dia terdelete PowerPoint tu. Lepas tu dia takut cikgu marah. Okey. Tak apalah kalau Panji tak sihat.
kita sama-sama doakan rakan-rakan kita, ya, Panji dan rakan-rakan yang lain, ahli keluarga yang lain berada dalam cepat sembuh, berada dalam keadaan sihat, ya. Jadi kalau tak sihat tu cikgu faham, cuma cikgu mengharapkanlah, ya, nanti kalau boleh, sebab tu ya cikgu minta sebenarnya anak-anak pelajar, cikgu tak marah, cuma cikgu memberi sedikit nasihat. Tugasan ni cikgu dah bagi minggu lepas. Benda tu cikgu dengan Cikgu Razali sebab orang kata sehabis cara memberi tugasan yang orang kata tidak membebankan. Ya, kalau kita tengok tajuk yang cikgu bagi ni sebenarnya sikit je sebenarnya. Cikgu bukannya nak apa orang kata nak kamu bentangkan yang banyak benda yang, kalau buat yang banyak yang canggih, yang cantik, itu adalah orang kata bagus, baik. Cuma objektif yang utama Cikgu Razali dan Cikgu Rozi nak lihat sebenarnya, seperti yang awal-awal kami cadangkan untuk buat aktiviti pembentangan ni, tujuan asalnya ialah untuk melihat sejauh mana kamu menerima tanggungjawab. Yang pertama, menerima tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan. Dan yang kedua, kita nak bina keyakinan diri untuk kamu membentangkan apa yang telah kamu buat. Jadi secara tak langsung, bila kita membentangkan di hadapan rakan-rakan yang lain, ianya dapat menimbulkan keyakinan diri, ya, kepada anda. Dan kita faham dalam keadaan yang pandemik masih lagi berleluasa, kita tidak dapat bersemuka. Jadi dia tak sama seperti kita berada di sekolah. Kalau di sekolah kita berhadapan dengan kawan-kawan, jadi secara tak langsung keyakinan diri kita itu makin meningkat. Tetapi bila kita dalam keadaan yang sekarang, belajar secara PDPR, belajar di rumah, jadi keyakinan itu berada statik. Jadi sebab itulah, ya, cikgu sebenarnya berbincang dengan Cikgu Razali untuk sama-sama berusaha, kalau tak dapat orang kata ilmu yang banyak, at least dari segi apa yang kamu bentangkan ni juga adalah ilmu, ya, nak membina keyakinan diri. Itu tujuan utama. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada 15 orang yang telah buat pembentangan daripada minggu lepas sehingga minggu ni. Cikgu sangat menghargai. Cikgu tak komen banyak tentang persembahan kamu, tak apa. Ini adalah sebagai satu permulaan untuk kita menambahkan keyakinan diri kita. Dan dalam masa yang sama kita bertanggungjawab kepada tugasan yang diberikan. Okey. Dan cikgu juga mengharapkan lagi 14 orang ni, cikgu masih lagi tunggu. Kita akan tengoklah minggu depan. Saya akan tanya feedback dalam grup, tolong respon, minta rakan-rakan yang lain, ya, walaupun mereka tak berada bersama dengan kita cuba minta mereka respon dalam grup, ya. Dan Cikgu Razali juga telah berkongsi rakaman video yang telah yang telah kita buat pada minggu lepas dalam grup kita. Jadi bagi yang belum lagi membentang, idea-idea daripada rakan-rakan yang lain, ya, yang dah bentang tu dia boleh tengok balik sebenarnya. Okey. So untuk rumusan perancangan cikgu dengan Cikgu Razali, sebenarnya kami nak buat rumusan pada minggu depan, ya, kalau ikutlah. Tapi mungkin saya cuba nak sudahkan yang 14 orang minggu depan ni, harap-harap semua bersedia, dan kita akan buat rumusan. Sebab selepas minggu depan, minggu satu lagi tu kita ada tugasan yang baru dalam menyelesaikan dan menyudahkan tajuk reka bentuk dalam pemasaran, iaitu bab 3. Cikgu harap anda semua bersedialah juga. Pembentangan seterusnya ada, ya. Nanti cikgu akan detailkan lagi pada minggu hadapan. Okey. Jadi ada tak soalan, ada tak pertanyaan apa-apa daripada anda semua? Tak ada. Okey, so saya sangat berterima kasih kepada anda semua yang hadir pada hari ini.
dan semoga apa yang kamu lakukan ya menambahkan keyakinan dan juga terus bersemangat untuk belajar secara PDPR. Okey, jadi kita saya nampak ada Cikgu Razali tadi. Mungkin Cikgu Razali nak berkata sesuatu atau nak menyampaikan pesanan, kita serahkan kepada Cikgu Razali. Cikgu Razali ada? Cikgu Razali saya difahamkan tadi dia ke sekolah. Ada. Okey, silakan Cikgu Razali. Okey, saya tak ada apa nak cakap sangat, cuma nak ucap tahniah sebab kamu semua telah buat pembentangan yang terbaik lah ya. Bagi saya yang dah bagus lah. Saya sekarang ni dekat sekolah bersama dengan Tuan Pengetua dengan Puan Jamaliah. Ni ada kat sekolah kan ni. Ya, jadi sekali lagi tahniah dah kepada semua. Kalau ikutkan saya dengan Cikgu Rozi merancang untuk kamu buat pembentangan macam ni untuk kamu punya bab 2 nanti. Ya, sebab tengok kamu pun boleh buat pembentangan yang baik. InsyaAllah nanti mungkin kamu akan diberi masa untuk buat pembentangan kamu punya produk lah. Ya, tak semestinya kamu perlu perlu siapkan produk, tapi yang penting kamu buat pembentangan untuk pemakahan nanti. Okey, itu sajalah daripada saya. Okey, kembali kepada Cikgu Rozi lah. Okey, sekian, terima kasih dan tahniah sekali lagi. Okay, terima kasih kepada Cikgu Razali atas pesanan tadi kepada anak-anak semua ya. Jadi cikgu harap sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah. Cikgu harap anda semua sentiasa bersedia untuk menerima apa saja tugasan yang diberikan. Jadi kena bersedia ya anak-anak dalam keadaan sekarang ni. Macam mana pun keadaannya, kita sentiasa bersedia. Sedia selalu. Tagline dia. Kalau siapa dekat sini ada pernah menjadi ahli Pandu Puteri, dia ada slogan dia, sedia selalu. Maknanya dalam keadaan apa jua, sentiasa bersedia. Okey, jadi seperti yang Cikgu Razali katakan tadi ya, akan datang masih lagi ada pembentangan ya. Kita kena bersedia dengan keadaan tu. Awal-awal lagi cikgu dah bagi tahu ya. Okey. Ada apa-apa lagi tak kalau nak share dengan cikgu? Mohon berkongsi info lah dengan cikgu. Okey. Tak ada. Tak ada. Ada masalah lain-lain selain daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini? Kalau nak share boleh ya cerita pada cikgu. Saya juga mengharapkan rakan-rakan yang ada dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juga. 15 orang lah kalau dalam rekod cikgu yang sekarang ni yang bersama-sama dengan kita. Jadi 14 daripada 15 tu 14 tak ada, cikgu tak tahu apa masalah rakan-rakan yang lain. Kemungkinan ada di antara anda yang ada masalah lain. Okey, kalau masalah lain tu cikgu tak nafikan lah. Ya, dalam keadaan cikgu sendiri pun kadang-kadang lain pun terputus. Jadi cuma cikgu faham masalah tu. Cuma jika ada masalah-masalah yang lain, mohon tanyakan dengan rakan-rakan yang lain kenapa tak hadir. Ya, kadang-kadang kita perlu tahu juga ya. Dan anak-anak mudah sikit berkomunikasi dengan rakan-rakan. Jadi kalau dapat info apa-apa, kalau rakan tu malu nak berkongsi dengan cikgu, tolonglah cerita-cerita. Bukan kita nak mengaibkan sesiapa, tidak. Tapi kita sama-sama bantu-membantu. Okey? Jadi itu saja pesanan daripada cikgu yang terakhirnya. Okey. So insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan. Jadi cikgu jemput rakan kita yang sudi untuk membaca doa surah Al-As
siapa tadi? Arif rasanya. Tadi baca doa Iril, Daniel kan? Arif, Daniel dan Arif. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Arif di atas bacaan penutup surah Wal-As tadi. Jadi sampai di sini saja kita bertemu. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan. Assalamualaikum daripada cikgu dan terima kasih sekali lagi.